Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat datang ke Fikri Tua Entertainment. Hari ni mungkin sebab pasal saya tak dekat luar, so hari ni sajalah share kepada permisa-permisa yang berada di Indonesia, kebarangkaliannya mungkin yang tak tahu makanan-makanan favorit di Malaysia. Saya hanya tahu sedikit saja bahasa Indonesia. Kalau ada kelapangan, saya akan terjemahkan lah. So mana yang tak faham ataupun bila habis video ni boleh komen. Jangan lupa subscribe, like. Okay, komen tu pastilah sebab pasal okay, kita teruskan. So kat sini aku ambil dari website Dream Rain Poche. Aku dah sebut susah, so aku ambil petikan dari sini. So kau nak ambil tahu lebih detail lagi 25 jenis makanan Malaysia yang selalu favourite, akan aim untuk rasa autentiknya dalam Malaysia ni lah, juadah makanan dia. So yang pertama adalah asam laksa. Asam laksa ni kalau ikut aku bukan favourite aku lah, tapi dia adalah autentik untuk makanan di Malaysia. Sebab asam laksa ni kebanyakan dia rasa dia masam dan dia ada flavor yang lain. Sebab pasal rempah dalam itu, tak semua orang boleh buat asam laksa. So dan dia pun banyak daripada bawah nyonya punya style lah. So yang kedua, rojak. Rojak ni pun banyak jenis juga. Dia ada rojak Pening, dia belah-belah Pening. Dia ada rojak Chinese punya style, dia ada rojak Melayu punya style. Tapi yang penting nak beli rojak kat Indonesia, tak ingat dia macam buah campur lah, yang campur dah letak fiber. Tapi ni rojak ni dia ada setengah kuah dia lain-lain. So yang ketiga adalah roti canai. Roti canai ni kedai-kedai mamak lah, India Muslim. Sebab pasal dia adalah autentik, yang kalau dekat India, seingat saya nama dia apa ya, dia macam roti keping juga, tapi dia tak sama. Sebab pasal Malaysia dia dah ubah style dia, so dan tekstur pun lain, tak sama macam yang kat India tu. So kat sini dia panggil dia canai, roti yang telah dilepirkan, yang dicanai-canaikan dia. So yang keempat ni of course lah, dia autentik. Ingat dekat Indonesia pun ada ingat aku, tapi dia kat Malaysia ni ada lain-lain. Kat Malaysia ni lain negeri, lain rasa dia. So dekat Indonesia ada, Singapura ada, Brunei ada, Sersantai ada. Tapi dekat Malaysia pun di lain-lain daerah, lain-lain negeri, lain-lain flavor dia. Sebab tu ada nasi lemak antarabangsa lah, nasi lemak macam-macam lah, buat Jawa lah, apa macam-macam kan. So yang kelima adalah ni Chiffon. Apa ni? Chiffon. Dia macam yang tafu bini lah, tapi base dia memang Chinese bini lah. Pun sedap. Sebab pasal dia tekstur macam kalau pernah makan ketiau tu, dia tahulah tekstur macam tu. Lepas tu dengan sos kicap, dengan ada apa minta bijan tu semua, pun sedap. Nak try boleh datang. Sebab pasal InsyaAllah kebanyakannya ada yang Muslim nak buat lah benda ni. So yang keenam, Apam Malik. Apam Malik ni kat Indonesia panggil apa ya? Aku pun lupa. Kat Indonesia pun ada, tapi dia lain flavor. Kat Indonesia dia, Singapura dia, dia sebab bahasa kita serupa, mungkin rasa dia sama lah.
mungkin rasa dia sama, mungkin flavor tengah dia lain sikit, mungkin luar dia tu lebih kurang sama lah. Mi kari ni ada India punya, ada Cina dia, ada Melayu punya, ada yang campuran, ada mix. So lain tempat lain terasa dia, lain rasa dia. Ada yang jenis pekat yang lebih kepada santan, itu salah satu kebaikan Melayu. Ada yang lebih pekat pada krim campur susu saja. Lepas tu dengan rempah, ada yang letak intipati dia lain sikit. Ini mi kari. So yang ni Heineken Penang. Ini more base pada Chinese punya lah. Tapi kebaikannya nak halal lah, orang nak jual, nak makan. Kalau kat Malaysia ni kalau tak halal susah lagi orang nak makan kan. So yang ke-9 sate. Alamak, sate lambat sikit reload dia. So sate ni dekat Indonesia ada kot, kat belah Minang. Tapi sate dia orang lain-lain. Sini pun sate dia pun lain, tempat lain dia punya rempah dan cara perapan dia, cara buat dia. Kuah kacang itu pun special, tak sama lah. Ada setengah claim rasa ni kan, dia sama macam rendang lah. Tapi dia ada otentik yang lebih kurang sama, ada yang otentik dia lain-lain. Macam rendang tu ke apa ke, macam sama juga dengan sate tak sama. Sate Malaysia dengan sate Minang tak sama, lain. Dan perapan dia pun, rasa pun lain. Saya pernah rasa benda tu dan dia memang lain lah. Jawa punya pun lain. Okay. Lok ni more pada Chinese lah. Dia macam steamboat. Steamboat mesti Cina lah. So dia ini pun kena jaga-jaga. Ada setengah tempat memang bukan halal punya lah. So kena tanya dulu. Kalau macam contoh siapa-siapa yang daripada luar yang singgah nak tahu kan, apa itu lolok ataupun steamboat versi Cina ni, nampak Chinese, tanya dulu ni halal ke tak, dan apa sos dia. Yang penting sos dengan rebusan dia, sebab masa ada campuran. Kalau macam contoh ni ada campur kan, setengah orang tak tahu yang penjual dan bahan itu adalah daripada mana. Itu kena jaga lah. Zaman Indonesia macam tu juga rasanya. So pasal dia mix, ada yang macam jual tepi jalan pun dia tersalah ni. Ketil ni dia makanan Chinese lagi. Ini pun lain. Dia sup dengan ketil. Apa tu, cili tu adalah penambah rasa dia lagi lah. Untuk siapa yang macam selalunya belah sama apa tradisi macam Melayu Indonesia, dia lebihkan pedas. Belah Thai pun suka pedas juga. Macam Chinese ni kurang sikit suka pedas. Dia selalu letak pun untuk bagi perasa je lah. Tapi sedap juga. Dia more light, more fresh makan dia. Char Kway ni famous sebab dia base pada Chinese juga. Boleh dapat kat Singapura dan Malaysia, dan lain tempat pun lain cara style dia. Ada setengah Char Kway basah, Char Kway kering, ada yang pure Char Kway, maksudnya original daripada authentic Chinese punya masakan. Tapi base masakan dia sama je. Cuma ada penambahan macam telur yang lebih sikit, ataupun ada tambahan bahan yang rahsia diorang lah untuk sampaikan. So lain tempat pun lain rasa dia. So kalau macam contoh sampai nampak jumpa, tak salah kalau macam yalah, dia pun berapa ringgit sepinggan dalam. Paling mahal pun pernah tengok kalau yang jenis restoran RM8. So boleh try lah. So mi wonton ni pun sama juga daripada Guangzhou. Ni kebanyakan yang banyak post dalam ni, kebanyakan dia yang ada boleh halal, boleh dapat lah. Ni pun saya belum rasa lagi.
Tapi tengok cara base dia ni, style dia kicap soya dia kan. Dia lemah pada kicap, masak dia tu, wonton dia, dia banyak base pada wonton. So boleh try ke. Ini pun rasa sedap juga ni untuk makan. Otak-otak. Okay, otak-otak ni banyak kat Johor lah. Otak-otak ni dia bukan otak orang dia lemah pada sisi ikan yang lembut. So rasa dia, kalau kat Kelantan dia panggil sata warna putih. Dia otak-otak Nurin orang Johor. Rasa dia lebih kurang sama, tapi ada perbezaan lah. Aku tak tahu di Indonesia ada ke tak. Kalau nak rasa boleh try lah. Selalu kat Johor, kalau nak nampak rasa macam persamaan tapi bentuk lain dan rupa dia pun lain, dekat Kelantan panggil sata, SATAR. So yang cuma biar goreng ekonomi ni standard, dia sayur dia tak banyak, minimal. Bahan yang dia masak pun memang bihun yang digoreng yang simple gila. Letak telur, tu macam kat bar letak telur tu. Kalau nasib baik ada dia campur lauk, selalunya orang yang jual tepi jalan untuk masa depan pagi lah. Dia base yang memang jimat lah. Selalunya harga yang jual dah macam ni boleh dapat RM3 ke RM4 lah sebungkus. Paling bernasib baik ada dapat RM1 pun ada. Gantung pada tempat lah. Mi goreng mamak selalunya pergi restoran yang tulis tulisan biasalah macam-macam. Restoran tulis contoh kalau kat KL ni dekat Kuala Lumpur ataupun kawasan Selangor, kalau pernah nampak pelita ke NZ Curry House, cakap je mi goreng mamak. Di dalam tu restoran tu nampak Muslim dan nampak orang India, cakap je masuk dalam tu, cakap kata mi goreng mamak. Confirm dia akan buatkan mi goreng mamak. So kita akan rasa autentik dari situ lah. Nasi ekonomi nasi campur lah. Rasanya orang Padang, orang Minang jadi jodoh macam ni. Cuma interior lauk dia tu berbeza lah. Macam Minang style lah, Padang style lah. Lauk dia lain-lain, Jawa pun Jawa style. Cuma lauk mungkin rasa berbeza sebab masakan dia. Macam kedai mamak pun dah ada lah macam ni, nasi ekonomi. Ikut lauk mana kita nak kan, bergantung pada ekonomi. Banyak ekonomi kita, banyak lauk kita letak. Contoh macam tu lah. Kalau ekonomi sikit, satu je lauk kita yang mana terbaik kan. Satu ayam, nasi putih, kuah campur, selalu macam tu kat Malaysia. Okey, yang ni bak kutih ni pun tak nak try, tapi base ada member cakap dia pun fresh light, dia tak berat sangat. Cakap sedap. Cuma bak kutih ni tak semua orang boleh standby kan. Tak semua yang halal punya ni lah. Kena cari tempat yang betul halal. Yang macam ada mangkuk macam style roti tu, itu cakoi namanya. Ada orang buat, tapi kena tanya dulu halal ke tak. Sebab pasal kat sini senang je. Kalau kata kalau tak ada face Melayu dan kita rasa tak yakin, boleh tanya dekat dia. Kalau tak yakin tu, tanya dulu. Selalu bak kutih ni balik tulang kisi. Tahu kena masuk ke blog dia lah. Mi Hokkien ni pun sama ke sebab betul digoreng dengan lemak babi, bawang putih, lagi kincir, hati kincir, udang, sotong dan kerupuk kepis.
Ini kalau peminat pencinta yang bukan dia boleh makan non halal, bolehlah try. Tapi ada yang halalnya version, dia tak pakai khinzi lah, dia pakai daging apa itu, daging lembu tapi jenis grade tinggi lah. Ni nasi kandar ni kebanyakan juga kat Pulau Pinang lah. Dia selalu panggil kedai mamak juga, tapi dia spesialis dia kari, nasi campur. Rasa dia tak sama macam yang kat selalu kat Penang yang pure lah nasi kandar. Tapi kat KL ada juga, ada tulis restoran nasi kandar, apa tu nama orang lah, ataupun tulis nama orang, contoh kata Osman nasi kandar, dia nama orang dulu pun ada macam tu kak. Ada yang nama nasi kandar nama orang, kan macam tu lah. Kena tengok lah. Sekarang ni dah banyak tulis nasi kandar. Kalau dekat Waze, kena contoh sampai daripada negara luar masuk dekat Malaysia, nampak je, buka je Waze, type je nasi kandar macam ni, confirm akan keluar tempat-tempat yang mana dekat nasi kandar. Selalunya lah. Nasi dagang ni adalah pada timur, belah-belah dekat Belatai. So nasi dagang ni base dia ikan, dan nasi dia campur dengan pulut. Cara masak saya lupa, tapi dia lauk dia tu base pada ikan, kari ikan pun sedap. Lepas tu dengan ada sambal, lauk lain macam daging masak apa, lupa lah, limpa ke apa tak, saya pun lupa. Tapi memang sedap lah kalau makan dia tu sendiri. Nak try pun sama, ni ada antik dia rasa tersendiri. Dan kebanyakannya nasi dagang ni majoriti Melayu yang masak lah. Nasi berani ni campuran India Arab sikit. So dia nasi berani ni nasi dekat orang jual nasi kandar, ada jual nasi berani selalunya lah. Dari kedai mamak dia akan jual benda-benda macam ni. So dia campuran kismis, pelbagai rempah dalam tu. So rasa dia pun lain, dia ada tentik juga rasa dia, dan pakai beras mahal tu. Yang ke 23 ni cendol. Cendol ni dia super duper. Selalunya cendol limited, sekarang ni macam susah sikit dapat. Dan orang cakap kata berasal daripada Indonesia, ya, ada berasal Indonesia. Cuma mungkin kat Malaysia ni dah diubah suai lah kot. Pasal ada cara bahan-bahan itu dah berbeza. Tapi selalu base dia santan, gula merah, ais, apa tu yang hijau tu, tepung ni, yang tepung beras kan, dah dibuatkan sebagai ni. Ada setengah ke tempat dia pakai sagu, tepung sagu tu dia buat dia jadi ke bentuk memanjang macam tu, dan kacang merah. Itu saja, boleh try. Ais kacang tu ABC lah, kat sini panggil ABC, ais batu campur. So ini lagi macam-macam meriah. Dia campur susu, campur krima, campur gula merah, campur sirap, campur susu pekat manis, campur jagung, campur nanti koko lah, macam-macam campur lah. Kadang setengah tempat tu banyak sangat meriah. Harga dia pun ada, kalau setengah tempat nasib baik murah je, RM2 boleh dapat, RM3 boleh dapat. Biji sawit semua kan. Kalau bila nasib baik yang jenis betul-betul memang pemurah tu, memang meriah lah kau makan ABC ni, memang muntah lah. Last sekali ada suggest durian lah. Ramai yang macam pelik. Durian Indonesia berbeza. Dan di Singapura kebanyakannya dia start ambil dekat Malaysia selalunya. Sebab pasal je lah dekat kan. Diorang tak ada ladang untuk usahakan durian ni, selalu dia ambil kat Malaysia lah, kat mana lagi. Dan
benda tu tak dinafikan pun, sebab saya kebanyakan ni saya tahu base dia ambil kat mana. So durian kat Malaysia ni pun ada grade dia dan berbeza. Selalunya paling famous Musang King Musang King di 24, udang merah. So banyak lagi lah. IOI 101 durian, dia lain tekstur, tapi Musang King paling win lah antara semua durian. Pergi jumpa ke orang yang jual durian ni, ataupun pergi jumpa ataupun mana-mana teman ataupun kawan yang ada dekat Malaysia, tanya diorang kat mana yang jual durian. Kalau yang jenis dia boleh pernah makan durian, tanya dulu lah dia pernah makan durian ke tak, kalau nak rasa. So itu saja. Sebenarnya banyak lagi, cuma kalau vegetarian pun ada juga. So boleh lah try, tengok tempat-tempat. Ni episod yang pertama untuk pasal berceritakan pasal benda makan. Mungkin akan datang saya akan tunjuk ataupun tempat-tempat yang orang daripada negara luar untuk datang, yang ialah setengah datang tahu KLCC, Bukit Bintang, Jalan Alo, itu je kan. So mungkin ada kelebihan. Mana yang perlukan subtitle, insyaAllah saya akan cuba usahakan. Masa sekarang ni yang mana tahu tu, yang mana kadang tak pasal kita tak ingat, tolong explain kepada kawan ataupun teman-teman yang daripada luar negara, untuk kita ceritakan. Ialah rugi, pasal banyak tempat-tempat menarik lagi yang diorang boleh pergi. Inilah masa dia yang ialah selepas PKP, lepas coronavirus ni settle. So ni preparation kita untuk kita ceritakan orang untuk standby untuk datang ke sini. Sebab pasal mungkin perbezaan dia agak berbeza, dan kebanyakannya ada, sebab saya buat full time Grab. So ada yang tanya, saya tak ada cerita habis. Sebab pasal nak cerita habis, kadang orang datang tak semestinya tujuan dia untuk makan je, dia kadang ada kerja apa semua. So dia boleh cerita kat mana boleh makan ni yang dekat-dekat. Kadang-kadang makannya yang datang luar, dia hanya untuk mengelah, dia just berlibur, macam nak seronok-seronok je datang, just datang ke KLCC je, KLCC Kuala Lumpur, itu je orang tahu. Tempat lain orang tak tahu. So kat sini lah yang kita boleh bawa, mana tempat kita boleh suggest. So insyaAllah saya akan cuba yang mana tempat yang boleh kita suggestkan. So dan saya akan memberi contoh apa yang boleh saya bagi. Okay, so yang mana nak tahu detail apa bahan apa semua ni, bolehlah masuk website ni, www.thesamrinpoche.com. So insyaAllah dari sini ada detail. So nanti dia akan cerita sedikit lah daripada makan terlezat di Malaysia. Selalunya ini autentik, tapi ada banyak lagi kuih-kuih